Assalamualaikum semua. Okey, kali ni kita cuba-cubalah buat roti pula kan. Apa jadi dia? Bahan-bahan dia sangat mudah. Okey, seperti yang tertera dekat situ, kita ada yeast, bread improver, tepung gandum, gula, air sejuk, susu tepung, tepung HP high protein, margarin dan juga telur. Okey, mula-mula kita masukkan sebiji telur. Telur yang saya gunakan adalah telur grade B janganlah kecil sangat. Kemudian kita campurkan dengan air sejuk ataupun chill water. Air yang baru keluar daripada peti ais ataupun cold whey chill water. Okey, gabungan duanya adalah 255 gram. Kita masukkan pula margarin 80 gram. Seterusnya kita masukkan 60 gram gula. Gula yang saya gunakan adalah gula kasar. Diikuti pula dengan 250 gram tepung gandum. Okey, dalam pembikinan cinnamon roll ini kita ada satu lagi tepung yang kita gunakan, iaitu tepung HP ataupun tepung high protein. 250 gram disukat dan dicampurkan ke dalam acuan yang tadi. Kita teruskan dengan memasukkan susu tepung sebanyak 20 gram. Boleh guna susu tepung anak yang minum susu tu tak adalah. Gunalah susu tepung yang dibeli daripada bakery khusus untuk membuat roti. Bread improver sebanyak 5 gram sahaja, masukkan ke dalam campuran. Yang ini yeast 11 gram ketepikan dahulu, jangan campur. Ini kita akan campurkan pada bahagian kedua nanti. Adunan yang telah kita campurkan tadi bolehlah kita undi menggunakan bread maker. Ini cerita pasal ada bread maker lah. Okey, masukkan ke dalam bread maker. Kemudian kita pergi kepada menu dengan mengetik function 11, iaitu knead, bahasa Melayunya undi. Dan masa yang diperlukan adalah 30 minit. Macam ni lah rupanya bread maker kita bekerja. Dia uli secara perlahan dan masa yang ditetapkan adalah 30 minit. Okey, tapi selepas 10 minit nanti kelajuannya akan bertambah. Okey, selepas 30 minit kita telah siap uli adunan kita tadi dan dough berupa sebegini. Bolehlah kita pindahkan ke dalam bekas yang lain yang kita akan tutup dan juga kita rehatkan di dalam peti ais. Dough yang telah kita siap uli tadi kemudian kita masukkan ke dalam peti ais dan direhatkan selama 20 minit. 20 minutes later, adunan kita pun telah direhatkan sejuk di dalam peti sejuk tadi. Selepas 20 minit, bolehlah kita keluarkan untuk kita memulakan bahagian kedua. Bahagian kedua mudah, iaitu adunan yang telah kita rehatkan tadi dimasukkan semula ke dalam bread maker untuk diuli sekali lagi. Cuma kali ini kita masukkan yeast seberat 11 gram yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Fungsi untuk menguli sama juga, masih lagi menu pilihan 11 iaitu knead dan masa yang diperlukan adalah 30 minit. Okey. Beginilah rupa di dalam bread maker. Campuran sebati bersama yeast. Sementara itu bolehlah pergi mandi. Dah siap mandi, dah tukar baju, bolehlah kita mula membuat dough mengikut apa yang kita inginkan. Kali ni saya nak buat cinnamon roll. Alright, cinnamon roll ni agak mudah juga untuk membentuk dia. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena gelit. Alright, dough yang tadi kita gelit berapa nipis? Senipis yang kita rasa cukup untuk dijadikan cinnamon roll. Tetapi sebagai panduan, bolehlah dikira-kira lebih kurang 5 mm. Kalau nak buat kari pak pun lebih-lebih tu je tebal dia. Okey. Untuk membuat cinnamon roll ini, kita gelik hingga membentuk segi empat tepat. Senipis lebih kurang 5 mm tadi. Dan bentuknya adalah bentuk segi empat tepat bagi kita menggulung kemudian nanti.
Setelah kita berpuas hati dengan bentuknya, segi empat tepat dan nipis juga cukup untuk kita agak sedap lah agaknya kan. Kita sapu margarine dahulu bagi memberi rasa lemak dan juga bagi ia melekat ketika kita gulung sebentar nanti. Langkah seterusnya adalah kita akan taburkan serbuk kayu manis yang dicampur dengan gula kastor. Serbuk cinnamon lah. Okey, gula kastor adalah untuk memberikan satu tekstur yang sedap dikunyah, lebih halus berbanding gula kasar. Okey, tabur rata. Setelah kita tabur rata, kita boleh menggulung adunan. Okey, gulungan tidak perlu terlalu ketat, sekadar just nice orang cakap. Okey, kita gulung, kemudian kita uli sedikit bagi sama rata pada kesemua bahagian. Tu dia. Saya ni tak berapa confident. Jadi sebelum saya potong tu, saya tandakan dahulu agar saya dapat potongan yang sama rata dan sama saiz. Dah yakin tu barulah saya mula memotong. Okey. Sebenarnya ini adalah bagi menghasilkan cinnamon roll yang cantik. Okey, sama padan, sama besar, sama rata dan barulah sedap dipandang mata. Dah sedap dipandang mata, sedaplah untuk dimakan. Baik, sebelum kita pindahkan ke dalam loyang untuk dibakar, kita perlu sapu sedikit margarine ya, bagi mengelakkan kita punya cinnamon roll ini tadi melekat. Alright. Bolehlah kita menyusun ke dalam loyang. Harus diingat, jangan susun terlalu rapat dengan dinding atau terlalu dekat antara satu sama lain, kerana adunan ini perlu direhatkan dan ia akan mengembang. Dalam masa 10-15 minit nanti dia akan kembang. Jadi jarak-jarakkan juga. Sementara kita menunggu adunan kita direhatkan dan kembang, kita boleh mula membancuh topping yang akan disediakan. Topping ini mengandungi 2 sudu besar gula kastor yang dicampur bersama 250 gram cream cheese. Saya gunakan jenama Tartura. Okey, dan juga 1 sudu margarine. Lupa saya nak pesan. Gunakanlah mangkuk yang sesuai, sedap dipegang dan cukup besar. Kerana campuran ini nanti perlu digaul seperti. Nak gaul pakai tangan ni agak berpeluh juga kan. Tadi dah pakai bread maker. Yang ini toppingnya perlu digaul sebati menggunakan tangan. Nampak tu betapa struggle-nya saya nak pegang. Aduh, mangkuk kaca lah tu, takut pecah pula kan. Okey, terpulang kepada apa yang ada di dapur, gunakan sebaik mungkin. Setelah halus sebegini, nampak cantiknya macam tu, sedap dimakan. Bolehlah kita siapkan untuk dijadikan topping. Okey, balik kepada adunan tadi, lihat dah kembang kan? Nampak. Sebab tu saya kata jangan susun rapat-rapat. Okey, bila dah kembang macam ni, bolehlah kita masukkan ke dalam oven. Sebagai panduan, kita bakar pada 200 darjah Celsius selama 10 minit. Ikut kemampuan oven masing-masing. Okey, dipendekkan cerita, telah pun siap dan beginilah rupa cinnamon roll kita yang telah siap dibakar. Cantik tak? Okey, topping yang kita bancuh tadi bolehlah kita isikan ke dalam piping bag. Okey, ini kerja yang agak susah sikit lah untuk orang lelaki macam saya ni, nak dekor-dekor ni kan. Saya pilih jalan mudah. Saya hanya dekor dengan satu corak yang mudah saja. Okey, jangan lupa potong hujung piping bag. Jangan potong terlalu tinggi ya. Potong hujung saja supaya kita dapat muncul yang halus untuk decoration yang lebih mudah dan lebih precise. Tapi tak juga. Tangan lelaki kan, tengok buat bulatan je lah senang kan. Kalau tuan-tuan nak buat corak yang lebih cantik, buat bunga ke apa, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey, ini cara saya yang masih baru belajar dalam bidang main piping bag. Alright. Telah pun siap cinnamon roll kita ala dapur abah. Okey, asal jadi boleh makan. InsyaAllah saya akan perbaiki lagi skill saya dalam membuat roti dan juga hiasan. InsyaAllah kita kongsi-kongsikan apa yang serasi buat penonton semua di masa yang akan datang. Okey, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, like dan juga share channel Zairi Zul #Dapur Abah. Selamat mencuba. Assalamualaikum.